Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Turun Anwar gagal. Gagal segagal-gagalnya. Kenapa kita kata gagal? Sebab tidak berguna pun. Mereka berduyun-duyun macam mana sekalipun menjerit sana-sini. Nak menuntut Anwar Ibrahim turun pun tidak berguna sebenarnya. Hanya satu cara Anwar Ibrahim boleh ditumbangkan, yaitu melalui undian tidak percaya ataupun undian ahli parlimen di Dewan Rakyat. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan kalau hilang kepercayaan ataupun sudah tidak mendapat majoriti lagi undian di parlimen. Contoh paling mudah, dua, Mahathir dan Muhyiddin. Mahathir letak jawatan sebab sudah hilang sokongan. Muhyiddin, pemimpin Perikatan Nasional, patut mengajar para walaun supaya faham. Dia letak jawatan sebab sudah hilang sokongan ahli parlimen. Tidak cukup lagi 1/2 di parlimen. Tapi Anwar Ibrahim tak mungkinlah dia akan turun. Apalagi dengan jeritan sini sana. Mereka konon tuntut atau mereka konon nak kumpul 50,000 orang. Kita tengoklah nanti. Saya jangka mungkin yang hadir sekitar 1,000 orang sajalah. Itu yang saya jangkakan yang akan hadir. Hari ini kita mendapat berita paling luar biasa. 154 ahli parlimen baru saja menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim dan Anwar tidak perlu letak jawatan. Itu keputusan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua ini Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tak lagi melawan. Kita juga sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak mahu melawan penyakit lagi. Jadi untuk mendapatkan kesihatan yang baik dan untuk dapat imun badan kita melawan semula penyakit, menyembuhkan kita daripada dalam adalah melalui peningkatan daya imun badan kita. Transovector for Life ini lulus KKM, halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jika Anda mahu melawan penyakit daripada dalam tubuh badan Anda, kuatkan imun badan Anda, maka ada harapan untuk Anda sembuh sekali lagi, dapatkan kesehatan impian yang selama ini Anda impikannya. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera, khidmat nasihat percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian, disahkan 154 ahli parlimen sokong Anwar. Anwar tidak perlu letak jawatan. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi menggesa pihak yang mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan agar menghormati proses undang-undang dan sistem demokrasi. Tegasnya, Anwar mendapat sokongan daripada 154 ahli parlimen, lebih 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Kami berpendapat soal pelantikan Ketua Hakim Negara tidak harus dipolitikkan dan kita perlu yakin atas perkenan yang di Pertuan Agong siapa juga yang akan dilantik dan dalam peraturan itu atas nasihat Perdana Menteri. Ia tentu mengambil kira personaliti dan latar belakang yang akan diteliti tuanku. Kita mahu semua pihak hendaklah akur atas pilihan Agong, katanya lapor media tempatan. Yang di Pertuan Agong akan mengambil kira kepribadian dan latar belakang calon yang dicadangkan ketika membuat keputusan. Dan kita harus menghormati keputusan tersebut, katanya lagi. Pada Jumat, Sekretariat Mempertahankan Badan Kehakiman berkata akan membawa isu tersebut ke mahkamah sekiranya Anwar tidak berundur. Peguam Rafiq Rashid Ali berkata kumpulan itu yang diketuai oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah menarik balik ketetapan terdahulu yang menyeru agar Anwar mengambil cuti sementara. Sebaliknya, dia berkata sekretariat itu kini mendesak agar Perdana Menteri melepaskan jawatan serta-merta atas alasan wujud konflik kepentingan dalam pelantikan Badan Kehakiman memandangkan Anwar pihak dalam beberapa saman sivil. Pihak pembangkang turut menganjurkan siri perhimpunan yang dinamakan Turun Anwar. Zaid dilaporkan berkata Anwar telah memberikan penjelasan kepada ahli parlimen BN berhubung isu pelantikan kehakiman dalam satu pertemuan selama sejam. Katanya, suruhan siasatan Diraja RCI tidak perlu ditubuhkan lagi menyiasat pelantikan kehakiman.
Ini jelas zahid disebabkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azali Natman Said telah memaklumkan kerajaan akan mengkaji amalan terbaik negara lain dalam urusan pelantikan hakim. Malam tadi, Malaysia kini melaporkan bahawa satu petikan didakwa daripada minit mesyuarat pada bulan Mei telah bocor di media sosial. Saudara-saudara sekalian, apakah komen daripada anda tentang isu ini? Tinggalkan komen anda. Beberapa komen daripada netizen mengatakan bahawa inilah yang paling hebat sekali. Sekian dulu untuk kali ini. Semua pun dipolitikkan oleh PN dan Atuk. Kata Pupil Maus, PMX takkan jatuh dengan isu ini dan walaupun himpunan Turun Anwar hanya kerja-kerja politik pembangkang yang tak mungkin berjaya. Begitu juga dengan Badan Peguam yang dah termakan dengan pembangkang serta geng Rafizi. Bila Agong dah lantik Ketua Hakim Negara, semua senyap latu. Suka tak suka, Perdana Menteri memang ada kaitan dengan pelantikan Ketua Hakim Negara sebab selaku Perdana Menteri, dia akan menasihati Agong atas pelantikan tersebut. Ini memang ada dalam perlembagaan dan Perdana Menteri tak terikat dengan mesyuarat JSC yang memilih calon Ketua Hakim Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Dalam satu episod di ruangan komen dalam channel konten saya, ada satu persoalan. Adakah 13 ahli parlimen bakal dijual atau dibeli? Persoalan itu mereka soal kerana selama ini politik di Malaysia sangat sinonim dengan istilah jual beli ahli parlimen. Kalaulah mereka ini seperti sebungkus mi segera, mereka boleh dikatakan mi segera. Boleh kata seperti chips mong. Kejap ada, kejap tak ada. Kemarin daripada parti ini, esoknya parti ini. Mereka boleh dijual beli, begitu murahnya identiti maruah mereka, kata netizen. Tapi itu cerita dulu. Cerita sekarang, benarkah ada ahli parlimen yang boleh dibeli, dijual beli untuk berpindah parti dan menyertai sokongan parti lain? Saudara, apa yang mengejutkan kita? Betulkah 13 ahli parlimen bakal dijual dibeli untuk melaksanakan operasi guling Anwar yang sedang dikatakan berjalan? Adakah rundingan-rundingan sulit itu mula dapat dihidu oleh Anwar sehingga ada pertemuan bersama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Semua itu akan dibongkar dan didedahkan di dalam ulasan pada pagi ini. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan dulu. Ini ialah Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara ringkas dan mudahnya, kita sukar untuk sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Tetapi secara ringkas dan mudahnya juga, apabila imun badan kita meningkat dan menjadi kuat, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana peningkatan daya imun badan kita yang menjadi kuat dan bijaksana. Jadi, dapatkan produk terapi imun transfer factor ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan ingat, kalau ini dah kali kedua anda menonton video ini, itu mungkin jalan yang Tuhan sediakan untuk anda sembuh selesai daripada masalah kesihatan anda semua. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, adakah 13 ahli parlimen dalam radar operasi lompat parti bermula? Adakah jutaan ringgit Malaysia jadi tawaran? Siapa ahli parlimen bakal hianat Anwar? 13 ahli parlimen bakal jadi alat perasuah guling Anwar? Itu antara persoalan yang boleh kita guna untuk menyoal kepada ahli-ahli parlimen yang hianat kalau berlaku. Gambar ini amat mengejutkan kita semua. 13 orang bakal dijual. Siapa ahli parlimen pengkhianat? Berita panas dari parlimen menyatakan kononnya 13 ahli parlimen dari blok kerajaan dikatakan sedang dipujuk untuk lompat parti. Tawaran bukan kecil, jutaan ringgit atau jawatan jika berjaya meruntuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Siapa dalangnya? Siapa ahli parlimen yang sedang digoda? Jom kita kupas.
Strategi guling yang dihidupkan semula selepas kegagalan langkah Dubai, kini muncul semula usaha membeli ahli parlimen seperti era langkah Sheraton. Modus operandinya hampir sama. Jumpa ahli parlimen kecewa, tawarkan imbuhan, rancang pengisytiharan sokongan baru dan runtuhkan majoriti Anwar. Yang pelik, kenapa nama-nama tertentu dah pun disenaraikan siap-siap sebagai boleh dibeli? Tawaran wang ringgit campur jawatan. Menurut sumber dalaman, tawaran yang diberi ialah antara 5 juta ringgit hingga 10 juta ringgit tunai. Janji jawatan dalam GLC, Agensi Kerajaan Negeri, kontrak pelbagai infrastruktur. Ini bukan main-main. Mereka tahu kalau nak tumbangkan Anwar, mereka perlu minimum 13 ahli parlimen. Cukup untuk goyangkan majoriti. Daftar 13 ahli parlimen, siapa mereka? Walaupun nama penuh belum didedahkan, 13 ahli parlimen ini dikatakan datang daripada kawasan luar bandar. Wah, betul kata Dan ada sejarah kecewa kerana tak dapat jawatan. Dan ada juga yang menyatakan ada kes peribadi atau kes mahkamah. Beban sumber SPRM dan perisikan politik sedang memantau pergerakan akaun kewangan ahli parlimen tertentu. Reaksi Anwar dan kerajaan. Perdana Menteri Anwar dilaporkan sudah maklum hal ini dan telah diarahkan SPRM untuk memulakan siasatan, sekatan khas untuk pergerakan kewangan luar biasa, kawalan ketat terhadap urusan dalaman parti. PKR dan DAP juga sudah mula panggil ahli parlimen mereka untuk ikrar taat setia kerajaan mula periksa loyalti mereka. Adakah ini benar-benar berlaku? Soalnya sekarang, adakah ini taktik perang psikologi pembangkang untuk cipta ketidakstabilan emosi dalam kem kerajaan? Apapun, kalau 13 ahli parlimen lompat, negara masuk krisis politik lagi. Rakyat akan jadi mangsa sekali lagi. Jika benar wujud tawaran beli ahli parlimen, ini adalah bentuk pengkhianatan paling jijik. Apapun yang berlaku, rakyat berhak tahu siapa yang sanggup gadai prinsip demi kuasa dan duit. Anwar belum tumbang, tapi kalau 13 ahli parlimen ini tergoda, kita akan saksikan episode pengkhianatan politik paling kejam dalam sejarah Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.